Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bersama sekali lagi dalam dialog kepimpinan yang mana kali ini kita akan membahaskan, kita menerobos serta melihat satu topik yang agak orang kata sukar ataupun agak senang untuk diperkatakan berkaitan dengan transformasi kepimpinan. So, sebelum kita mulakan sesi dialog pada petang ini, bagi yang sudah bersama dengan kami, sudi dan boleh tekan butang like dan share untuk kita sebarluaskan bagi program ilmu pada hari ini. Jangan lupa bagi mereka yang ada bersama dalam live untuk mengisi borang pendaftaran dengan menekan link yang telah dipin di ruangan komen sebagai pengesahan pendaftaran dalam program ini. Terus mengikuti kami sepanjang live sehingga akhir program untuk mengisi borang penilaian program dan seterusnya mendapat sijil penyertaan yang akan kita berikan di penghujung program nanti. Jadi pastikan, tuan-puan dan puan, pastikan email yang diberikan adalah email yang sah. Kepada yang mungkin dah bersedia awal mengikuti program ini, jika sudah bersedia dengan soalan berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini, tuan-tuan boleh salurkan di ruangan komen yang mana soalan-soalan yang terpilih akan saya bacakan dan saya utarakan kepada panel kita nanti. So, untuk makluman kepada semua penonton, suka saya perkenalkan bahawa mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum mengetahui bahawa kita merupakan Institut Pembangunan dan Kepimpinan Kecemerlangan ILIT Kementerian Belia Sukan terdiri daripada 4 kluster, iaitu kluster kepimpinan, kluster kenegaraan, kluster kerjaya dan kluster modal insan. Ada juga bahagian inovasi dan jaminan kualiti, bahagian penilaian strategik dan bahagian pengurusan. Sedikit saya ceritakan berkenaan dengan ILIT, dan untuk pengetahuan semua, untuk program kali ini kita berada di dalam kluster kepimpinan. Okey. So saya kira eloklah kalau saya perkenalkan dahulu ahli panel yang akan bersama dengan saya pada petang ini, yang mana ada sebahagian umum dah tahu dan sebahagian umum yang belum tahu. Ahli panel yang akan bersama dengan saya tak lain tak bukan seorang orang kata academician ataupun tokoh akademik yang agak terkenal dan mantan Naib Chancellor UiTM, iaitu Tan Sri Prof Sahul Hamid bin Abu Bakar. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Selamat datang ke ILIT Tan Sri. Terima kasih. So untuk pengetahuan semua, saya rasa orang kata tak kenal maka tak cinta Tan Sri. Orang kata ada sebahagian yang mungkin dah tahu Tan Sri punya background, ada sebahagian yang belum tahu Tan Sri punya background. Jadi saya rasa eloklah sebelum kita mulakan kepada kita punya program hari ini, eloklah saya perkenalkan dahulu orang kata latar belakang Tan Sri dahulu. Nama dia background saya mudah ya. Anak jati UiTM. Jati UiTM maksudnya. So Tan Sri Profesor Sahul Hamid bin Abu Bakar adalah ahli akademik dan pentadbir terkenal dengan berpengalaman selama 4 dekad dalam bidang pengajaran, penyelidikan, perundingan kejuruteraan, kepimpinan dan juga tadbir urus. Beliau mendapat bachelor dalam kejuruteraan awam daripada UiTM Malaysia dan kemudian 2 peringkat sarjana sekaligus Tan Sri. Sarjana kejuruteraan awam dan juga sarjana ekonomi dari Colorado State University, Amerika Syarikat pada tahun 1992. Pada tahun 1992 beliau menamatkan PhD dalam kejuruteraan awam dari University of Sussex UK. Seterusnya beliau dianugerahkan 2 doktor kehormat daripada University of Sussex UK dan University of Stuttgart Jerman. Beliau juga lulusan INSEAD Perancis dalam program pengurusan lanjutan. UiTM juga telah memberikannya atas perkataan kepada dirinya, telah memberikan status Emeritus Professor pada tahun 2016. Seterusnya, Prof Sahul Hamid bin Abu Bakar juga memulakan kerjaya sebagai pensyarah pada tahun 1980 secara beransur-ansur meningkatkan tangga pentadbiran untuk menjadi Naib Chancellor UiTM Mara pada UiTM Universiti Teknologi Mara pada tahun 2010. Setelah menamatkan penggal di sana, beliau dilantik sebagai Naib Chancellor BS Abdul Rahman, Presiden Institute of Science and Technology, Chennai, India pada tahun 2016. Dan telah dilantik sebagai Naib Chancellor asing yang pertama di Universiti India, Sultan Sri. So beliau juga mahir dalam strategi lautan biru yang telah beliau laksanakan dengan jayanya di kedua-dua universiti yang diketuainya. Kepakarannya dalam bidang pengurusan dan kepimpinan pentadbiran telah memuncak dan telah memberi latihan kepada Naib Chancellor dan pentadbir kanan sebagai pelbagai institusi pendidikan tinggi dalam kemahiran kepimpinan. Beliau juga telah diundang sebanyak 6 kali untuk melatih Naib Chancellor dan ahli akademik melalui program kepimpinan Oxford di Oxford, UK. Pengalamannya di seberang laut di Turki, Jerman dan UK memperkayakan pengalamannya dan pengalaman luas yang akan dikongsikan. Setelah berkhidmat di India,
Beliau telah kembali ke Malaysia pada Oktober 2019. Prof. Sahul juga adalah penerima pelbagai anugerah dan penghargaan. Tan Sri dan Datuk Sri yang menjadi antara anugerah yang diiktiraf di Malaysia, dan kini beliau juga merupakan Fellow Akademi Sains Malaysia dan juga jurutera yang berdaftar. Jadi saya rasa dari segi pengalaman cukup banyak Tan Sri, dan dari segi memimpin sesebuah organisasi. Syukur Alhamdulillah. Dan kita berbalik kepada apa yang kita nak ceritakan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak menceritakan soal transformasi kepimpinan. Jadi eloklah kalau kita mulakan mukadimah Tan Sri. Hari ini dengan kita nak bertanya satu soalan berkaitan dengan transformasi kepimpinan. Dari aspek orang kata transformasi itu sendiri membawa maksud perubahan. Perubahan kepimpinan. Change. Yang mana pada takfiran Tan Sri sendiri, kan, apakah sebenarnya yang dikatakan berkaitan dengan transformasi kepimpinan? Silakan Tan Sri. Yang lazimnya kita melihat begitu ramai yang dilantik sebagai pemimpin. Kalau kita melihat dari segi cara pemilihan, kadang-kadang kita rasa cara pemilihan mungkin di Malaysia berlainan daripada luar negara. Tapi kalau nak katakan cara seorang pemimpin dipilih untuk menjawat sesuatu jawatan tu adalah berdasarkan kepada sama ada berdasarkan kepada kelulusan, keterampilan ataupun kewibawaan. Betul. Ataupun lobby. Selalunya kalau seorang pemimpin dipilih untuk mengetuai sesuatu jabatan, kalau dipilih oleh kerana atas boleh katakan lobby dan juga sebab dia kenal orang-orang kenamaan, itu adalah satu cara yang salah. Sebab sebuah organisasi akan runtuh kalau kita pilih orang berdasarkan pada is not what you know but whom you know. Ya. Itu akan merosakkan organisasi. Jadi itu yang kita perlu transform. Seorang pemimpin perlu dipilih berdasarkan keterampilan, kewibawaan dan kriteria-kriteria yang ada dari segi dia boleh memimpin anak buah dia. Kalau kita memilih orang yang incompetent menjadi pemimpin, organisasi tersebut akan rosak. Sebab orang yang incompetent menjadi ketua akan bawa ciri-ciri yang sama macam dia kepada anak-anak buah dia. So bagaimana kita nak ada productivity? Kalau tidak ada behavioral change dari aspek pemimpin, tidak akan ada perubahan dari segi anak-anak buah dia. Kalau pemimpin pun kurang dari segi kepimpinan dia, dan productivity akan merosot. Sebab itulah kata kita transformation ni diperlukan. Minda dia kena ubah. Cara kita memilih pemimpin kena ubah. Kita kena betul-betul cari seorang yang boleh takbir. Bukan berdasarkan pada kriteria-kriteria lain. Dan Tan Sri, minta maaf nyambung. Bila kita bercerita soal anak buah, soal pemimpin, Tan Sri tadi menyatakan kita ni nak memilih seorang pemimpin, perlulah memilih pemimpin yang betul-betul, orang kata. Jadi pada tafsiran Tan Sri sendiri, bagaimana yang kita katakan pemilihan seseorang pemimpin itu? Apakah kaedah yang sesuai untuk cari nak memilih seorang pemimpin yang bagus itu? Silakan Tan Sri. Yang satu kriteria yang terkini yang digunakan di luar negara, ataupun yang dimengajar di begitu tempat-tempat business school. So kriteria yang pertama bukan berdasar kepada kepintaran, intelligence, but another type of intelligence yang dikatakan emotional intelligence. Dia kan ada emotional intelligence. Emotional intelligence adalah seorang pemimpin yang boleh rasa perasaan anak buah dia. Dia tahu apa akan berlaku kalau dia buat tindakan macam terlalu garang sangat pun orang takut ke dia, bukan orang hormat dia.
Kita nak anak-anak buah kita hormat kita dan seronok buat kerja untuk mendapat produktiviti yang tinggi. So satu aspek yang sangat penting adalah leader yang ada EQ yang tinggi. Okey. Dia tidak pentingkan diri dia. Of course, bermaruah. Dan ada banyak aspek lagi yang panjang-panjang. Yang saya mengambil maruah, EQ sebagai satu aspek yang utama yang diperlukan. Of course, dia kena ada leadership qualities. Okey. Kalau kita ambil buku Peter Drucker ke apa, ada list dia panjang. Tapi yang ramai daripada pemimpin yang saya melihat, Okey. kurang dia dari segi EQ. Dan incivility, maki orang, marah-marah orang, jerit kepada orang, itu bukan seorang pemimpin. Itu adalah orang yang incompetent. Dia kurang dari segi orang kata apa, ciri-ciri kepimpinan. A good leader understand his people. Dia boleh bawa guidance. Is it? Itu adalah true leader. Is it? Dia akan ikut you mana you pergi. Dia tak akan soal you. That is a great leader. Tapi bagaimana kita nak membawa diri kita tu macam tu Tan Sri kan? Maknanya ada kadang-kadang sebab kita tahu kadang-kadang kita ni manusia kan. Kadang-kadang kita marah, kita Itu tak boleh manusia takkanlah semua manusia macam tu. itu yang kita kata nak membina emotion intelligence tu. Dia kena faham, itulah ada kursus-kursus dan ada pendedahan daripada CEO, bacalah artikel-artikel yang mengatakan yang apa yang diperlukan untuk become a good leader. A good leader kena ada high EQ. Is it? Dan benda-benda dah bukti dah, banyak research dah buat dah. Banyak penelitian yang buat di Harvard dan beberapa tempat-tempat lain yang menunjukkan bahawa a leader with high EQ akan menjadi pemimpin yang diikuti oleh anak-anak buah dia. Okay, Tan Sri. Jadi bila Tan Sri bercerita soal pengikut, pemimpin, jadi bagaimana sebenarnya kita ni, kaedah yang kita rasa paling bagus bagi seorang pemimpin itu untuk merubah mentaliti dan budaya kerja dalam organisasinya demi memastikan organisasi pimpinnya tu dapat berjalan lancar dan baik. Tak, sebagai pemimpin, kalau kita hendakkan sebuah organisasi untuk you kena tunjukkan you as a leader. Gerak-geri you, cara you, pembawaan you, your dressing, the way you talk, cara you bertutur dengan anak-anak buah, semua kena ada ciri-ciri dia. Benda tu tak payah lari daripada ni. Sebab kalau nak kata ciri-ciri leader ni, banyak, kalau kita baca sunnah Rasulullah pun ada, begitu banyak ada. Kita boleh ikut dia. Kan? In fact, one of the greatest leader listed among 100 people, Rasulullah is number one. Isn't it? So, menunjukkan banyak sunnah-sunnah Rasul tu boleh diikuti. Sebab as a leader, you boleh bawa. You boleh bawa anak buah you. But you have to change. You yourself have to change. Kalau you diberi jawatan, you tanggungjawab, you kena tepikan kepentingan diri. You tak boleh buat sesuatu yang untuk, you kena letak organisasi itu sebagai number one. Kalau dalam proses buat keputusan, benda tu akan menjejaskan organisasi, jangan buat. Kena fikir cara dalam. Sebab you buat keputusan berdasarkan pada emosi you, kehendak you, itu menunjukkan a very bad leader. A leader will sacrifice himself to lead the organization. Berapa orang yang sanggup sacrifice diri dia demi kepentingan organisasi. Sebab setiap-tiap keputusan kita buat, ada saja yang melibatkan personal. Itu yang kita kena elakkan. Sebab itulah anak buah kita boleh hormat kita. Bila anak-anak buah kita boleh hormat kita, percaya kita, dia akan ikut you.
Tan Sri, kita masih lagi hari ini ataupun sekarang kita masih lagi berbahas berkaitan dengan transformasi kepimpinan. Kita berubah dan kita berubah daripada orang kata makna kepimpinan transformasi, kita menunjukkan kepada bagaimana jadi leadership. Jadi dan ramai orang tahu bahawa Tan Sri ni merupakan seorang mantan Naib Chancellor sama ada di UiTM ataupun di universiti di Chennai, India. Jadi pada tafsiran Tan Sri sendiri, berdasarkan pengalaman Tan Sri sendiri ni, pemimpin ketika Tan Sri berada di Malaysia dengan pemimpin Tan Sri berada di luar negara, mungkin ada orang kata perbezaan dasar ataupun perbezaan cara Tan Sri memimpin ke apa. Mungkin boleh kongsikan Tan Sri kongsikan secara pengalaman Tan Sri ketika Naib Chancellor di Malaysia dengan ataupun ketika Naib Chancellor di China India, apa sebenarnya yang Tan Sri buat di sana. Sebab Tan Sri merupakan satu-satunya antara orang yang dilantik sebagai Naib Chancellor di sana. Silakan Tan Sri. Kalau nak kata perbezaan, tak adalah banyak perbezaan. Manusia dia di mana-mana pun sama. Sebagai Naib Chancellor di UiTM, UiTM tu satu entiti yang besar. Di mana ramai anak Melayu. Dan cara kita manage UiTM ni dengan begitu banyak bajet, begitu banyak manusia, dia akan terlibatkan banyak keputusan yang kita kena buat. Sebab dia kata masa saya menjadi VC UiTM, saya selalu sebut kepada semua, letak UiTM dulu. You put UiTM first. Kalau apa-apa keputusan kita buat, dia akan menjejaskan UiTM, itu adalah keputusan yang salah. We have to make sure that dia akan tidak menjejaskan UiTM. Dan kalau nak kira dekat luar negara, sebab saya pergi satu tempat di mana budaya lain, bahasa lain, saya memang menghadapi satu cabaran yang luar biasa. Di situ, it's a totally different environment. Dan di situ saya sebagai first foreign Vice Chancellor. Dekat India ni bukan senang orang nak terima orang luar. Sebab dia dianggap sebagai terpelajar dan tertinggi. Tapi satu cara saya handle dekat India adalah saya mula belajar bahasa dia orang, belajar culture dia orang dan terlibat dalam aktiviti mereka. Dan apa yang saya buat adalah tarik mereka dan menunjukkan kepada mereka bahawa I can be part of you, part of the team. Saya bawa kepercayaan pada ni. Sehingga dekat India, sistem kasta tu begitu teruk. Ya, betul. Tapi untuk saya walaupun orang tu pencuci, saya bercakap dengan mereka. Di India orang lain tak cakap. Sistem kasta yang dibuat. Ada kasta. Ya, dan kadang-kadang saya bawa botol air panas-panas, saya bagi botol air untuk dia. Bila orang nampak kita begitu, mereka mula rasa tertarik. So, sebagai pemimpin, you kena tarik orang. You must be a piper, orang kata kan. Orang kena percaya. Percayaan. Orang kena percaya. Apa yang you lakukan untuk orang percaya kepada you. Environment different. So, you kena tahu apa. Mereka memang hormat you kalau you belajar bahasa dia orang. Mereka akan hormat you bila you tanya tentang soalan tentang begitu ramai dia ada. Dekat India banyak tokoh kan. Ini tokoh apa, ini tokoh apa. Kan? Dan saya juga minat dalam buku-buku kitab dia orang ke. Saya tanya juga soalan-soalan. Jadi bila saya tunjuk minat saya, mulalah mereka percaya kepada saya. Dan cara itulah saya mula mentadbir universiti tersebut. Dan selepas 6 bulan, mulalah mereka ikut apa yang saya cakap. Itu actually kan, management is psychology actually. Common sense. Common sense. Kadang-kadang kita ni, emosi kita terlalu, nak kata tebal ke, emosi kita ni actually merosakkan kita. Kalau kita fikir cara mendalam, sebab saya selalu fikir, kalau saya lakukan sesuatu sebagai pemimpin, apa akan berlaku? That's the way I think. I go to the future and come back.
Oh, go to the future and come back. I go to the future and come back. Ha. Kan, I pay attention to detail. Every detail saya tak akan lepaskan. So maknanya benda tu pun boleh digunakan sebagai pemilihan pemimpin, Tan Sri. Boleh digunakan untuk Kaedah memilih. yang sama. You go macam- to future and you go back. You come back. Macam contohnya, I nak pilih dekan Okay. dalam universiti itu. Okay. Saya ada banyak choice kan. Macam Ya. mana nak pilih? Oh, Kan? Saya bagi sebagai satu contoh lah. alright. Okay. Supaya contoh ni digunakan untuk jelaskan teknik saya lah. Oh, kaedah yang Kaedah macam mana? yang mana kita boleh gunakan untuknya. Boleh guna. Macam contohnya saya gunakan kaedah ni semasa saya student lagi di UiTM. Oh, okay. Masa tu saya minta maaf lah, ni benda peribadi sikit lah. Yalah. Apa. Okay. Saya kena pilih bakal isteri saya. Okay. Macam mana nak pilih? Jadi untuk orang yang tak kahwin ni, macam mana I nak pilih? Kan saya nak pilih macam mana? Kan saya semasa tu saya ada 5 pilihan. Okay. Oh, 5 Tan Sri Tall, dark and handsome. Ada 5 pilihan. Okay. Yang mana nak pilih? Oh ni kau, ni. Jadi you want to fikirkan, you must go to the future and come back. Okay. Katalah kita ikut emosi. Oh, kita akan pilih yang cantik, ini kita pilih. Tapi tak mestinya orang tu sesuai untuk you. So saya kata yang pertama ni adalah satu budak yang bapak dia kaya, mak dia kaya, mak dia macam mak Datin. Oh. Kan? Saya rasa saya go to the future. Kalau saya kahwin dengan dia 5 tahun daripada sekarang, apa akan berlaku? Okay. I kata kalau mak dia macam tu, I mesti kena control. Kan bapak dia pula macam pakai isap pipe dengan tu. Rumah dia ada anjing pula. Oh, I kata macam ni. Tak jadilah nak. Yang kedua pula, I punya sepupu. Okay. Kan sepupu I ni, mak dia, bapak dia ada diabetik. Okay. Mak saya, bapak saya ada diabetik. Okay. Kemungkinan kami dua-dua ada diabetik. Hmm. Apa akan jadi pada anak? Itu pun satu kiraan juga tu. Dari segi pemilihan Pemilihan dah kira. Tapi yang ada kahwin janganlah pilih pula lagi. Yang ketiga, orang yang malas. Dia tak nak belajar. Dia nak kerja. Kata kalau kaji satu ya, kalau tak graduate, susah kita. Yep. Yang keempat, macam itulah. Jadi you go to the future, Okay. fikirkan apa akan berlaku. Sama juga I nak pilih 3 pemimpin Dekan tu. as dekan. I akan kaji tiap-tiap orang tu. Oh. Cara detail, tapi yang pentingnya you as a leader kena ada satu kaedah yang kata paying attention to detail. Semua gerak-geri orang tu you kena tahu. Mana Tan Sri belajar paying into detail tu berkaitan Itu dah kira amalan saya sejak kecil, dan furthermore my background is engineering. Oh, okay. In engineering, paying attention to detail is very important. Right. Sangat penting. So maknanya pemilihan orang kata seseorang pemimpin tu bukan hanya kita tengok, okay, orang ni handsome, kau boleh jadi pemimpin. Orang ni okay, nampak macam okay jadi pemimpin. Kalau kawan baik kita ambil. Itu kan? salah. Jadinya kita orang kata macam Tan Sri cakap tadi, maknanya satu kita kena listkan detail dia, and then kita go to future and go back. Come back. Yes. Tapi we have to know the background. Sebab itulah kita ada 360 degrees evaluation. 360 degree evaluation itu satu kaedah yang boleh digunakan untuk menentukan karakter of a person. Jadi, dengan gunakan segala ni, baru pilih. Bukan sebab pilih bulu. Betul. Tapi itulah realiti yang agak berlaku sekarang. Itu sebab itulah kita mediocre. Sebab itulah kita jadi mediocre. Sebab kita pilih orang yang kita kenal, orang yang boleh jaga kita. Kalau kebanyakan ni salah guna kuasa, it is part of corruption. It is corruption. Maknanya kaedah yang Tan Sri gunalah untuk pilih pemimpin. Tan Sri, kita tahu Tan Sri punya background sangat luas, pengalaman sangat banyak.
Jadi bila orang kata bila mengetuai pula sesebuah organisasi, ada perkara yang kadang-kadang kita rasakan benda tu dia nak cepat dan tepat dalam membuat sesuatu keputusan. Pada Tan Sri sendiri, apabila berlaku perkara tersebut, macam mana kita ni seorang ketua atau pemimpin, kita nak buat keputusan itu perlukan jawapan yang tepat dan cepat. Jadi mungkin Tan Sri ada kaedah ketika sesuatu itu diberi pada Tan Sri, dalam pada pelaksanaannya dia nak benda tu cepat dan akhirnya kita membuat keputusan tu dengan tepat. Kan, sebab ada sebahagian isu sekarang kita ni pemimpin buat keputusan cepat-cepat tetapi belum tentu lagi tepat dan sekali menguntungkan organisasi. Kan, mungkin pada pandangan Tan Sri macam Saya biasanya itu sebabnya pengalaman tu sangat penting. Kadang-kadang kita lantik orang yang tanpa pengalaman. Bila kita lantik orang yang tanpa pengalaman, bukan jurusan dia, dia buat keputusan yang selalunya buat salah. Kalau orang tu ada pengalaman, dalam negara ke, luar negara ke, dia ada qualification yang cukup, dan dia sebagai ketua, you kena ada satu sistem memory power you yang hebat juga. You must have a very powerful memory. You must have a good memory. Dan kita kena kaji orang, kita kena kaji manusia. Bukan saja kita melihat orang tu, kita kena tahu latar belakang. Ini psikologi. You have to use human psychology. Dan itu semua bila berada dengan kita ni, dan dengan pengalaman yang luas, experience yang lain-lain, kita boleh buat keputusan yang cepat. This one kata age matters. Age matters. Saya bukan kata orang muda di naik pangkat tu is nothing wrong. Bukan kata salah. Tapi lebih sesuai kita cari orang yang berpengalaman. Sebab bila datang untuk keputusan, orang yang berpengalaman lebih cepat dia boleh buat keputusan. Tapi orang tu mesti bijak. It has to have intelligence. Intelligence tu bukanlah you're born intelligent. You can develop your intelligence. You can easily develop your intelligence. Mas Tan Sri, kepimpinan ataupun pemimpin ni sama ada kita ni memang dah lahir sebagai pemimpin atau pemimpin ini dibentuk pada Tan Sri sendiri? Dua-dua boleh. Actually, some people are born intelligent. It's about born intelligent. Born intelligent is not born. Dia didedahan kepada leadership. Itu yang kita kata born. Kan, born intelligent is orang yang intelligent yang tinggi dan juga EQ yang tinggi. EQ tinggi adalah nurture. Nurture. Betul. Nurture ibu bapa. Kan? Macam contohnya, beza antara dulu dengan sekarang. Cara ibu bapa bawa didik kita lain. Sekarang lain. Sekarang skala diberi. Tapi ada kekurangan dia. Di masa dulu tu kita miskin. Kita susah. Tapi survival instinct lagi kuat. So we don't know. But nurture, dua-dua boleh. Leaders macam saya ni, how did I become a leader? Leader through slow process. Pengalaman, fail, rise again. Fail, rise again. Tak pernah yang smooth. Susah dulu. Kesusahan yang menjadi seorang pemimpin yang orang tak nampak hari ini. Kan? Orang yang tak nampak itu adalah kesusahan tu akan bawa ke bina you. Akan bina you. You see? Akan bentuk you. Betul, sebab tu minta maaf Tan Sri. Sebab tu orang selalu cakap kan, kalau engkau tahulah kepayahan hidup kita ni macam mana untuk menjadi seorang pemimpin, sebab kebanyakan orang dia tak tahu. Dia tahu bahawa liku-liku seolah-olah engkau hebat hari ini. Tetapi realitinya yang berada macam Tan Sri sendiri nak berdiri sehari ini sebagai seorang pemimpin, banyak liku dan banyak kisah yang sebenarnya Tan Sri sebenarnya saya selalu cerita ranjau sepanjang jalan. Ranjau sepanjang jalan Tan Sri Sepanjang jalan. Sebab tu saya kata saya ada melihat satu filem yang memang dibuat khas berkisar tentang cerita Tan Sri ni, maknanya kepayahan Tan Sri nak masuk UiTM, lepas tu orang kata kegagalan tu sehinggalah hari ini, sehingga saya rasa satu pencapaian yang cukup baik Tan Sri apabila Universiti di Jerman sendiri melantik Tan Sri sebagai orang kata sehingga hari ini
dalam 20 tahun Universiti of Stuttgart dan saya difahamkan Tan Sri lagi mengajar sehingga hari ini. Orang kata itu satu pengalaman yang bukan ramai anak Malaysia yang boleh macam tu. Tan Sri, kita Peluang. berbalik. Yes, ruang dan peluang yang diberikan kepada Tan Sri. Yalah, peluang tu ada, kita yang tak capai. Betul. Kita kena berani nak capai. Peluang tu ada. The door of opportunity is marked push. If you don't push it, you don't get it. Tapi kita kena berani. Keberanian tu datang daripada mana? Pembawakan daripada kecil. Bagaimana kehidupan Tan Sri? Ya. Saya risau tentang anak-anak sekarang ni. Belia-belia sekarang ni. Pembawakan mereka ni. Sama ada mereka berani tak masa depan. Mereka ni lah akan jadi pemimpin akan datang. Mereka ni juga akan bawa negara kita ke masa depan. Betul. Tan Sri, golongan belia ni kita tahu, golongan belia merupakan golongan yang menjadi aset penting dalam negara. Jika ingin melihat masa depan sesebuah negara, lihatlah golongan belia pada hari ini. Pada tafsiran dan pada pandangan Tan Sri sendiri. Kita tahu elit ni orang kata berkecimpung dengan golongan-golongan belia. Jadi bagaimana sebenarnya kita ni nak melahirkan ataupun bagaimana kita nak melahirkan seorang itu agar menjadi seorang pemimpin yang hebat, Tan Sri? Saya sebenarnya risau. Keadaan sekarang ni, I can only predict. I go to the future dah. I nampak kita akan gagal kalau kita tak buat sesuatu daripada sekarang. Kita akan gagal kalau kita tak buat sesuatu. Sebab cara pemikiran belia sekarang, pembawaan belia sekarang, tak macam dulu lah, tak macam dulu. Saya masih ingat masa zaman BTN dulu, zaman macam mana kami dididik. Kemana kami dididik. Kami berjaya sebab didikan tu. Okay. Bukan saya berjaya kerana ni. Kalau tanpa peluang kedua kepada saya tak akan capai apa yang saya nak capai. Dan saya didedahkan daripada awal tentang kepimpinan. Kalau benda tu tak diwujudkan semula, tak diadakan dengan cara-cara, cuba lihat cara-cara lama dulu. Yang tu lebih kurang boleh katakan guarantees you the future generation. Itu pada pandangan saya dan kerisauan saya. I'm afraid, I'm worried. You see, I'm very worried about that. Tan Sri, kita masih lagi orang kata berbincang ataupun berdikas berkenaan dengan tadi transformasi kepimpinan dan kita kembali kepada belia. Kan? Pada pandangan Tan Sri sendiri, pada hemat Tan Sri, bagaimana sebenarnya visi yang ingin dibawa? Kita tahu Tan Sri pernah kalau tak silap saya, Tan Sri pernah menubuhkan Destiny Anak Bangsa. Kan? Dan sebenarnya kita tak tahu tiba-tiba begitu sahaja yang sepatutnya benda tu pada dahulu agak orang kata membawa golongan-golongan yang orang kata di luar-luar bandar ni bawa masuk ke dalam universiti untuk dijadikan sebagai graduan yang hebat hari ini. Jadi pada tafsiran Tan Sri sebenarnya program yang bagaimanakah sebenarnya perlu ada untuk belia hari ini kan agar dia menjadi seorang pemimpin yang hebat pada masa akan datang. Yayasan Destiny Anak Bangsa adalah satu projek yang saya menjadi pengurusi yayasan tersebut. Tujuan dia adalah cari pelajar-pelajar miskin di luar bandar dan bagi peluang kedua. Supaya kalau dia cukup syarat masuk universiti oleh kerana kemiskinan, kalau dia tak sambung, kita bagi peluang kepada dia sambung. Kalau dia tak cukup syarat, ada program-program tertentu, program TVET dan lain-lain ada. Asal dia nak belajar. Sebab kalau kita tak didik belia-belia yang lepasan SPM ni, mereka akan menjadi masalah sosial akan datang. Dan belia-belia inilah akan merosakkan negara. Kalau mereka dididik, mereka diberi peluang kedua untuk belajar, untung untuk negara. Sebab kerajaan masih perlukan pekerja-pekerja yang skill workers itu melalui TVET. Dan ada juga yang miskin tapi tak boleh belajar ke universiti. Bagi peluang. Bagi peluang pendidikan. Pendidikan adalah satu-satu solution untuk belia
masa depan. Kalau saya dalam mak saya lah, Okey. kalau jangan ada seorang pun tercicir oleh kerana miskin. Oleh kerana kemiskinan ataupun sebab-sebab itu dia tak boleh masuk belajar di universiti. Kita pastikan dia belajar di universiti. Pastikan dia belajar di ini. Dengan cara ni kita boleh selamatkan begitu ramai belia-belia lepasan SPM yang akan menjadi sampah masyarakat kalau tak dijaga. Okey, terima kasih Tan Sri. Maknanya sekarang kita boleh simpulkan bahawa sebenarnya yang paling penting asas menjadi seorang pemimpin, walau bagaimana sekalipun Wak Ima jadi seorang pelajar pun yang paling penting adalah pendidikan. Tan Sri, sementara kita nak membahaskan lagi isu ni, ada persoalan-persoalan yang diajukan oleh penonton kita. Mungkin ada satu soalan ni yang menyatakan, Tan Sri, satu soalan daripada saya, ITM ataupun UiTM dan Tan Sri memang cukup dekat dan begitu sinonim dengan Tan Sri. Bermula dengan Rida menjadi institut dan kemudiannya menjadi universiti. Sudah pasti pelbagai transformasi kepimpinan yang dia lalui serta begitu banyak cabaran yang pastinya berlaku dalam proses mengubah destiny anak bangsa. Bagaimana Tan Sri menyelami dan menyelusuri era transformasi kepimpinan yang berlaku itu supaya ia boleh dikongsikan kepada kami untuk didapatkan sedikit pengalaman itu berharga. Soalan dia panjang. Yep, hujungnya Sebenarnya dia yes, bagaimana sebenarnya Tan Sri menyelami era transformasi itu? saya sebagai pelajar. Ya, saya tanya ya. Saya sebagai pelajar semasa saya student memang ada BTN. Oh, okey. Memang ada BTN. Dan saya dididik oleh pegawai-pegawai BTN. Okey. Sama juga dengan begitu ramai anak-anak lain. Okey. Itu first step dari segi siri latihan menjadi pemimpin. That was the first step. Lepas tu peluang yang bagi oleh UiTM dan beasiswa pergi belajar di luar negara. Dan bila saya balik jadi VC, saya lakukan yang sama untuk saya wujudkan program pra-diploma, peluang kedua dan juga program-program contohnya macam contohnya sekarang ni program pra dulu 3 kredit, sekarang boleh pergi buat PhD di Australia sebab dia dapat peluang kedua. Okey. Dia buat pra, lepas tu dia masuk program diploma sampai ke Australia sekarang nak buat PhD. Kalau tak bagi program peluang yang kedua tu, orang tu tak sampai ke diploma pun. Dia sampai ke PhD. Bukan dia seorang. Saya sendiri terdiri daripada golongan tersebut. Okey. Kalau UiTM tak bagi peluang, saya mungkin tak sampai ke tahap ni. So, dah ada bukti yang mengatakan peluang kedua ni akan bawa matlamat yang lebih tinggi. Dan dari segi transformasi kepimpinan dia, itulah saya sendiri transform myself lah diri saya dengan peluang yang ada dan pendedahan di luar negara, belajar di US, belajar di UK, mengajar di Germany. Itu semua. Bukan semua orang dapat peluang ni. Saya tak boleh digunakan sebagai satu contoh yang semua orang boleh ikut. Tapi kalau ada peluang, kita kena wujudkan peluang pada orang. Kalau tak ada peluang, kita wujudkan. Yeah. Tan Sri, saya baca satu lagi soalan sebelum saya mengajukan soalan yang berkaitan daripada Kamal Afandi berkaitan dengan kepimpinan transformasi perlu dilaksanakan setelah berlaku sesuatu tragedi atau semasa dalam keadaan comfort zone. Apa pro cons ataupun pro dan cons kepada kedua-dua situasi tersebut? Kan, pada pandangan Tan Sri. Tak perlu tunggu tragedi terlambat tu, terlewat. Mula daripada sekarang. Dan apa yang dilakukan oleh iLead ni adalah satu usaha yang murni dan baik di mana belia dilatih dan belia diberi latihan kepemimpinan supaya mereka ada asas. Daripada situ mereka boleh mencuburi diri dalam berbagai venture. Saya rasa do it now and do it continuously. Do it now and do it continuously.
saya rasa itu kita teruskan kepada soalan-soalan berkaitan dengan transformasi kepimpinan. Okey. Tan Sri, so sementara itu kepada penonton yang sedang berada di dalam talian, bagi siapa-siapa yang belum mendaftar ataupun hendak mendaftar, boleh tekan di link yang kita nyatakan di dalam ruangan komen. Dan bagi siapa-siapa yang nak bertanyakan soalan, boleh juga ditulis di ruangan komen, yang mana soalan-soalan yang akan kita tengok bersama, kita akan bacakan dan kita akan ajukan kepada Tan Sri. So Tan Sri, kita berbalik semula. Go back. Kita berbalik kepada isu kita hari ini berkaitan dengan transformasi kepimpinan. Kita tahu belia adalah golongan yang orang kata seorang belia yang gemar membaca, biasanya dia akan mempunyai pengetahuan yang luas dan seringkali ditafsirkan sebagai belia yang berkualiti oleh masyarakat. Namun untuk menjadi seorang pemimpin, ia memerlukan nilai yang lebih daripada itu. Maknanya dekat sini dia tak boleh hanya engkau sahaja membaca sahaja kau boleh jadi seorang pemimpin yang hebat hanya dekat ilmu. Mungkin pada Tan Sri sendiri, apakah kaedah untuk mendapatkan ilmu? Maksudnya di sini kaedah mendapatkan ilmu selain daripada itu tadi. Adakan mentor. Oh, mentor. Mentor dengan coach. Selalunya kalau nak cari mentor dan coach bukan mudah. Untuk saya tiap-tiap orang kata apa, aspek hidup saya ada mentor, ada coach. Coach tu dengan mentor tu lebih kurang lah kan. Mentor tu dia akan nasihatkan dia. Dan saya boleh katakan tiap-tiap aspek hidup saya ada seorang yang bantu saya. Bantu saya, didik saya. Dan inilah satu cara kalau selain daripada tu kena ada mentor, tapi kena ada pendedahan. Okey. Tu kadang-kadang pendedahan ni kadang bukan mudah nak dapat. Jadi kita kena cari pendedahan tu. Opportunity, experience dan dengan mentor, belajar, jangan turun ke belakang. Naik atas. Naik ke atas selalu. You have to have a mentor. Itu satu cara. Maknanya cara selain daripada kita membaca, maknanya kita meletakkan bahawa mentor lah, ada mentor. Ada mentor. Macam Tan Sri sendiri, Tan Sri punya mentor untuk dalam Tan Sri punya ni sebenarnya bidang? Mentor saya masa saya student, senior saya, pensyarah saya, kan. Dan masa saya kerja, ketua saya, they all become mentors. Sebab kita dapat pengalaman dia. Kita serapkan pengalaman mentor kita kepada kita. Itu satu cara. Untuk saya itu yang saya percaya ni. Bila saya pergi Amerika pun, saya ada mentor. Yang guide saya. Memang dia guide me. A guide is very important. A mentor is very important. Sangat penting. Tan Sri, saya tadi masa kita tengah berbincang, saya terfikir-fikir. Tadi saya baca Tan Sri punya background, 2 master dalam satu masa yang sama. Dan ketika tu Tan Sri pula berkeluarga. Kan? Tak, master tak keluarga lagi. Yalah, waktu maknanya ketika waktu tersebut PhD ya, berkeluarga. Saya difahamkan ketika tu bagaimana sebenarnya cabaran ataupun perkara yang dilalui oleh Tan Sri. Ini bukan mudah Tan Sri. Saya cakap terus terang. 2 master di jalan serentak, dan apa sebenarnya teknik ataupun kaedah yang digunakan oleh Tan Sri ketika waktu tersebut? Ya. Cara pembelajaran. Teknik pembelajaran. Yep. Saya ada teknik pembelajaran tersendiri. Mungkin ramai yang tak menggunakan teknik ini. Okay. Masa saya belajar teknik ini, saya wujudkan teknik ini semasa dekat UiTM. Masa saya belajar di UiTM ni, saya ada 4 kawan. Oh, 4 sekawan. Ya, dan cara saya ambil nota adalah berlainan pada orang lain. Sebab saya menghadapi masalah fokus. Kalau saya duduk, saya nak fokus pada pensyarah ni. 10 minit dah hilang, dah lari dah. So, kaedah saya adalah untuk menulis segala yang dikatakan oleh pensyarah sebagai nota. Oh. Semuanya Tan Sri tulis? Tulis. Sebab bila saya lepas tu, hujung minggu, 4 sekawan saya ni akan bincang. Dan saya akan mengajar mereka
berdasarkan pada nota saya. Dengan cara tu, saya boleh segalanya nak revise dah memang dah revise. Dan itu adalah satu cara juga untuk kita kuatkan memori kita. Dan kadang-kadang dalam bila pesara untuk mengajar ni, banyak hint. So Okey. saya boleh dapat hint dan saya boleh score. Saya tahu soalan apa yang dia tanya. Oh. Teknik sama saya guna dekat masa saya belajar dekat US. Saya selalunya orang ambil 3 mata pelajaran ataupun 4, Betul. saya 6. Tan Sri 6 enam. mata pelajaran. So teknik yang sama saya gunakan. Saya gunakan group study. Saya tuliskan segalanya yang diceritakan oleh pensyarah dan saya akan mengajar balik kepada group saya. Dengan cara itulah saya dapat 2 masters dalam satu masa. Tapi yang interestingnya semasa saya buat PhD. Okey. Saya buat PhD, isteri saya pun buat PhD. Oh, Tan Sri dan isteri Isteri, dulu. ada anak 3. Anak pula 3 orang. Ah. 3 waktu tu. Okey. Jadi, Yes. ramai yang akan pilih universiti. Yang terkenal ya. Kalau dah dapat beasiswa Ya. nak cari universiti. Ada yang nak pergi UK, ada yang nak pergi Australia. Betul. Kan? Ya. Tapi cara saya pilih universiti. Oh, Tan Sri memilih universiti. Universiti. Dan saya sendiri pergi buat survey. Sebab saya melihat kepentingan keluarga dulu. Saya nakkan satu tempat di mana anak saya senang pergi sekolah Okey. dan rumah pun dalam kampus. Okey. So saya pilih universiti. Saya pergi Birmingham, saya pergi Nottingham, saya sampai ke Scotland saya pergi tengok. Hanya satu universiti yang ada ciri-ciri yang saya nak. Itu adalah satu sebabnya kami dua-dua dapat PhD. Sebab tenang. Ramai yang kita pilih universiti, lepas tu pergi dekat Birmingham, duduk di kawasan jauh sebab mahal dalam bandar dan banyak masalah. Sebab anak sekolah susah, ni sekolah tak. Jadi itu yang saya sebutkan, you have to think carefully. That's why I kata teknik dia adalah go to the future and think. You dah pilih universiti, jangan just pilih pergi je. Sama ada apa akan berlaku dari segi sekolah anak you, dari segi isteri you macam mana. So I put that thing forward. I kaji benda tu. I analyse, I research first, I analyse. Then I predict apa akan berlaku. Berdasarkan pada itulah saya dengan isteri saya dua-dua dapat PhD. Serentak kami. Dalam masa 2 tahun. Tak PhD. Dalam masa? PhD 3-4 tahun. 3-4 tahun. Tapi saya boleh habis awal lah. Dalam 2 tahun. Tan Sri habis PhD dalam masa 2 tahun. Dalam 2 tahun. Saya kata satu perkara yang hebat dan saya suka Sebab kita buat keputusan yang baik. keputusan yang betul. Yang betul, yang baik dan betul. Maknanya dalam apa juga perkara yang kita laksanakan, perkara paling utama adalah keputusan yang kita buat. Kita buat. Berdasarkan Yes. be able to predict apa akan berlaku. Bagaimana detailnya Tan Sri, kena bagaimana detail. yes melihat kepada yang tu. Dan saya suka Tan Sri selalu saya dengar kalau Tan Sri suka sebut pasal term cyber cybernetic. Psycho-cybernetics. Yes. Apa sebenarnya Tan Sri yang diberkati? Psycho-cybernetics adalah satu konsep yang boleh katakan benda ni adalah how you use your mind. Macam mana kita gunakan minda kita. Minda kita ni sangat orang kata apa hebat kalau kita tahu guna. Kita hanya menggunakan minda kita 1 atau 2%. Peratus saja. Kita tak gunakan 100% kita tak guna lah. Kita boleh guna 5% pun dah kira hebat. Daripada minda kita. Minda kita kalau nak lihat kita boleh kontrol minda kita. Macam contohnya, minda kita paling senang sekali lah. Kata nak bangun pukul 6 besok pagi. Okay. Memang you bangun pukul 6.
Itu macam mana you, siapa yang menggerakkan you? Minda you. Kalau itu boleh buat, banyak lah. Selain daripada itu pun boleh buat. Banyak lagi boleh buat. Macam memory power. Saya memang praktis psychocybernetic daripada umur saya 25 tahun saya praktis. Saya belajar daripada seorang tok guru lah. Itu asalnya daripada agama kita jugalah. But kalau kita nak gunakan agama kadang-kadang kita punya pentalarang different. Kalau dari segi general concept, ada buku pun kata psychocybernetics is the power of the mind. Ada banyak cara, the power of the mind. Macam mana nak gunakan. Sebab the power of the mind banyak bantu saya dari segi kata pemikiran saya. Dan juga pelajaran. How to focus, how to memorize. Semuanya Tan Sri menggunakan the power of mind. The power of the mind. Macam contohnya kadang-kadang ramai daripada golongan kita ni, yang asalnya yang berumur ni, ada palpitation tak? Kadang-kadang malam-malam rasa it's palpitation actually. Kadang-kadang stress. Kan? It will create palpitation. Tapi if you use the power of the mind, you boleh control. You boleh control apa kata, your palpitation dia akan turun. Ataupun katalah kaki you sakit. You nak kurangkan sakit tu. You tak boleh hilangkan, kurangkan sakit tu. You use power of the mind. You can focus. Ada cara dia lah. Ada kaedah-kaedah dia. Kaedah dia memang ada. Kaedah dia bukan kaedah yang susah nak ikut. Kan? Kita boleh ikut. That's power of the mind. Sebab kita yang tak menceburi. Saya benda ni semua, saya ada guru, saya ada mentor yang mengajar saya. Itulah Tan Sri. Jadi kalau kita ni nak membahaskan soal the power of mind pula, saya rasa kita kena buat lagi satu sesi Tan Sri. I don't mind. I don't mind ceritakan macam mana saya buat. Yes, untuk memfokuskan berkaitan dengan ni Tan Sri. Kita balik pada soalan-soalan yang berkaitan. Sebab seronok sangat Tan Sri. Saya kalau nak belajar berkaitan dengan tu, saya rasa saya kena duduk 2-3 malam berguru dengan Tan Sri baru jadi coach lah. Ya, Tan Sri jadi coach lah. Baru kita faham berkaitan dengan tu. Tan Sri, ya, satu soalan. Tan Sri, bagaimana belia yang mempunyai kelebihan ilmu tapi kurang pengalaman, bagaimana mereka ingin mendapatkan pengalaman kerja ataupun ilmu kepimpinan untuk seiring dengan ilmu pengetahuan yang ada? Soalan. Yalah, memang soalan tu soalan yang macam contohnya kalau kita ada ilmu, saya nak ambil contohnya. Belajar di universiti, keluar dengan degree, tapi kerja tak dapat sebab tak ada pengalaman. Konsep kita sekarang ni belajar, lepas tu nak pergi praktikum, lepas tu pergi training. Macam contoh di Germany, saya nak gunakan Germany. Jerman lah ya. Jerman. Kalau you dah belajar, lepas 2 tahun you pergi praktikum. Oh, cari pengalaman. Jerman. Itu penting. Sebenarnya di negara Jerman, mengikut constitution, setiap organisasi ataupun setiap perusahaan perlu melatih pelajar-pelajar universiti dengan belanja sendiri. Belanja bukan universiti, belanja perusahaan tu. It's part and parcel of legislation, law. Law. Kalau kita boleh buat begitu dekat Malaysia, di mana setiap perusahaan di Malaysia, setiap organisasi bagi training, bagi peluang, bagi experience, kan, sebelum dia tamat. Dan tanggungan dia adalah perusahaan itu sendiri. Itu jadi law, banyak exposure ni boleh diselesaikan. Ini adalah pengalaman saya dekat pengalaman Tan Sri. Germany. Di Turki macam mana pula Tan Sri? Di Turki macam mana pula dia? Di Turki pun sama. Pendekatannya pun sama. Sama. Tapi bukan di semua tempat lah. Tapi bukan legislation. Tapi banyak universiti akan buat. Kita ni sekarang ni habis dia keluar. Lepas tu unemployment. Sebab apa industri tak nak terima? Sebab tak ada pengalaman. Kita nak cepatkan graduate. Ibu bapa pula satu hal. Nak anak dia cepat graduate. Tapi nak cepat graduate apa, kualiti tak ada.
Kalau nak ada kualiti, kena ada pendedahan industri semasa belajar. Akhirnya lambatkan graduan. Lambat, tak apa. Asal dapat kerja. Kualiti. Kualiti. Kualiti tu. Yang industri nak kan kualiti. Yes. Kenapa tak ada kualiti? Tak ada pendedahan exposure. Belajar ya. Formula. Itu ya. Bila keluar, industri nak tak ada orang kata apa, tekanan kepada industri untuk terima pelajar-pelajar tu. Kalau ada tekanan mengatakan this is law, Malaysian law yang mengatakan every industry kena ambil pelajar ni. Beri latihan setahun ke 6 bulan. Lepas tu continue balik. Kalau kita buat macam tu, kita boleh selesai masalah tu. Pendedahan lah, itulah, exposure lah. Pelajar-pelajar sekarang, belia sekarang perlu exposure. Mana kurang pendedahan berkaitan Yes. Dia berbeza dengan apa yang berlaku di negara luar. Negara luar, Jerman kenapa Jerman tu ataupun Jepun tu? Why are they exposure? Tan Sri, ada satu soalan ni. Tan Sri ada mengatakan untuk melantik seorang pemimpin hendaklah melihat dari segi pengalaman seseorang. Bagaimana pula sekiranya sebuah agensi menggunakan pendekatan yang berbeza? So ada kata beza dia cara macam mana? Kalau pilih berdasarkan pada kita boleh bagi peluang pada orang muda. Okey. Kan? Tapi bila kalau bagi peluang pada orang muda ni, sama ada orang muda tu boleh bawa atau tidak, kita take risk. Kalau kita tahu anak muda ni memang boleh, kita boleh bagi peluang. Kita melihat, boleh bagi. Tapi kalau diberi peluang dan memang cara pembawaan dia tidak membawa orang kata apa, benefit kepada organisasi, dan itu satu keputusan yang salah. Kepada benefit kepada organisasi. Kena benefit kepada organisasi. Tapi orang muda boleh bagi peluang. Kalau anak muda tu dah memang nampak keterampilan dia, kita bagi peluang. Kalau tak bagi peluang pun bagaimana dia nak jadi pemimpin? Bukan saja attend kursus saja tak cukup. Ramai yang kata masuklah kursus ni, kursus tu, kepimpinan tu tak cukup. Dia kena mengalami lah, merasa. Macam saya ni kan, daripada pensyarah, berdawat. untuk jawatan, naik sikit sampai jadi VC. Langkah tu demi langkah, satu demi satu. Belajar tiap-tiap langkah tu, betulkan diri. Saya anggap diri saya not perfect. You see, nobody is perfect. Yeah. I will say nobody is perfect, but everyone is perfectible. Tidak ada manusia yang sempurna dalam dunia ini. Tapi tiap-tiap manusia ada keupayaan untuk mencapai kesempurnaan. So, each step you improve. Jangan go down, naik. Satu persatu. Benda tu tak akan datang golak macam tu ya. Dia akan datang slow. Tapi kena ada banyak kesabaran lah. Orang yang buat silap ni sebab tak sabar. Kena sabar. Sebab dalam proses ni banyak halangan. Sebab kita ada kawan-kawan kita yang jadi musuh. Kita ada orang yang jatuhkan kita. Itu biasa. Betul. Itu normal lah. Itu yang kita macam mana kita nak menghadapi tu. Ya, itu yang saya nak bertanya dengan Tan Sri tadi. Bila Tan Sri bercakap soal mesti itu ada. dalam organisasi, Tan Sri. Kita bercerita soal organisasi. Kau kadang-kadang kau nak naik, tetapi ada yang, ialah manusia ini berbeza. Ya. Kan? Ada yang perangai macam ni, ada yang perangai macam ni, ada yang macam ni. Dan bagaimana Tan Sri kita nak berubah kepada Tak ada persekitaran tu? manusia yang perfect. Kita sendiri, saya pun buat silap banyak. Kesilapan saya pun ada. Sampai kawan saya pun jadi lawan. Itu biasa tu. Aku silap. Sebab sebagai VC, saya terpaksa buat keputusan berdasarkan kepada kepentingan universiti. Betul. Kalau kawan saya sendiri terpaksa tepikan, saya kena buat. Tapi benda tu tak berlaku, Tan Sri. Yalah, dalam dunia ni, saya nasihatkan ni lah. Okay. Sejuta kawan pun
Okey. Tak cukup tau. Oh, Tak cukup. Kalau satu musuh, dia akan hancurkan hidup dia. walaupun sejuta kawan tu Jangan ada satu musuh. satu orang musuh cukup sudah menghancurkan kita, Tan Sri. Itulah. Kalau nak percaya, itulah. Tak ada orang yang berjaya dengan smooth sailing, tak ada. Benda tu. Dan saya sendiri mengaku, saya buat kesilapan. Some of it, saya regret. Memang regret. But I want to become better and better. Macam mana Tan Sri? Kita nak dalam Kesedaran. dalam diri kita. Kita kena sedar. Kena sedar, kita tak perfect. Kan? Itulah bagaimana kita nak Sebab itulah agama tu ada pada kita. Agama kita ni yang ada pada kita. Tak kisah agama mana pun. Okey. Tak ada agama yang kata jangan yang suruh buat jahat. Semua agama kata buat baik. Kan? Sebab agama kita adalah pendekatan kita ni. Kan kita kena ingatkan balik. Saya ingat lagi, saya banyak kesedaran berlaku semasa saya dapat melawat Tanah Suci. Okey. Itulah perubahan berlaku pada saya banyak. I will never say I'm perfect. No. Tan Sri, kita bila cerita macam tu, kadang-kadang saya tertanya. Kadang-kadang betul kita ni dah positif, kita ni dah relate nak menjadi seorang pemimpin ke, tapi persekitaran ni yang mempengaruhi kepada perkara tersebut. Jadi pada tafsiran bagaimana kita cara untuk membentuk persekitaran yang baik? Yalah, untuk membentuk itulah yang importantnya. Kalau kita ada cukup sekali, your EQ must be lebih tinggi. Emotional intelligence must be high. Itulah satu-satunya, sebab bila emotional intelligence is high, cara pembawaan you di kalangan kawan you, kan? Saya nasihatkan you, Okay. make your enemies your friend. Make your enemies your friend. Jangan ada enemies. Perbanyakkan kawan Jadikan kawan. Learn how to forgive. Learn how to forgive. Learn how to forgive and learn how to say sorry. And how to say sorry. You kena belajar. You want me to coach you? This is why I'm coaching. You want to become a leader? Itu I nak. Yes. Learn how to say sorry. Ha. Kan, learn. And then, I nak nasihatkan you lah. Okay. You ni bukan kahwin lagi kan? Tak kahwin kan? Tan Sri ni dalam live dia dah begitu. Okey. Okey. Dah. Kata I nak nasihatkan orang-orang yang Yang belum kahwin lah. Okey. yang ada kerja, ada keluarga, dekat office, terlalu tension. Yep. Terbalik rumah maki isteri, anak. Yang tu satu kerja yang bodoh. Sorry. Oh. Minta maaf. Yeah. Satu perbuatan yang sangat rendah lah orang kata apa. You tak boleh release tension on your family. Mana Tan Sri buat benda tu? Macam mana? Relax, cool. Tenangkan juga. Itu tu power of the mind tu. You must cool je. You tak boleh. You should turn. Anak you, family you is important. Just because dekat office ada orang buat hal, you balik rumah, you maki. Sama jugalah. Si isteri gaduh dengan suami, pergi dekat office, jadi macam-macam. Kan? Tak boleh. Itu my advice to leaders lah. Don't lose your temper. Tan Sri. Stay cool, stay calm. Ya, stay good, stay calm. Tan Sri, cabaran yang paling besar ataupun yang Tan Sri rasakan ketika sepanjang Tan Sri berada sebagai Naib Chancellor, sama ada dalam ataupun di luar negara. Dan ada juga saya baca satu keratan akhbar yang menyatakan from the gangster to the VC. Kan? Saya baca artikel tu from the gangster to VC. Kan? Bila nak panggil Tan Sri ni, from the gangster, kita pun from the gangster to the VC. Gangster tu bukan saya, pakcik saya. Yes. Itu zaman dulu lah. Kan? Itu pakcik saya gangster. Saya bukan gangster. Kan? Itu soalannya apa? Saya pun dah. Saya ni, cabaran Tan Sri. Cabaran Tan saya. Sri sepanjang bergelar sebagai seorang pemimpin yang Tan Sri Cabaran rasakan. adalah macam mana orang kata apa? How to handle people. Organisasi. Dalam organisasi, how to handle people yang boleh kata you cannot satisfy everybody. Macam contohnya
200 orang minta jawatan profesor. Okey. Yang dapat 10. 190 orang akan tulis surat layang. Surat layang tulis. Macam itulah contohnya. Contoh. Okey. Contohnya lah kan. Itulah kita nak jaga manusia ni. Memang is a big challenge. For me that is a challenge because some of the decision make your friends become enemy, your enemies become lagi marah. Kan? Kadang-kadang keputusan tu memang mungkin kesilapan saya juga. How to overcome all that. Itu adalah cabaran yang stres yang akan memberi kepada you. Akan beri orang kata tekanan yang kuat. And then risau tentang apa, macam I jaga UiTM. Risau tentang masa depan anak-anak di situ. Itu pun akan create a lot of stress. Bagaimana nak laksanakan apa kata tanggungjawab untuk menjaga begitu ramai pelajar. Masa tu 180,000. 180,000. Tapi Nak pastikan. Dan tiap-tiap hari adalah macam-macam kes. Universiti semua macam tu. Ada tiap-tiap hari. Macam mana mengendalikan? You akan face problem after problem. You kena cari solution. Itulah cabaran dia. Every day is a cabaran. hari-hari adalah cabaran. Hari-hari cabaran. Tan Sri, saya sampai sekarang saya terfikir tau. Sebab bila dia kata Tan Sri Sahol, satu nama yang agak orang kata agak sinonim dan agak umum dalam kalangan pelajar-pelajar UiTM. Melihat Tan Sri Sahol sebagai pemimpin. Jadi pendekatan yang bagaimana sebenarnya Tan Sri guna sampai ramai pelajar ni sampai sekarang Waimah dah jadi ada sebahagian yang dah jadi pensyarah ke kaunselor ke apa, melihat bahawa Tan Sri punya pendekatan tu sebagai seorang pemimpin yang boleh membentuk kepada jiwa ataupun diri mereka hari ini jadi orang yang baik. Apa sebenarnya yang Tan Sri gunakan ketika semasa saya jadi VC dan Chancellor, saya dekat dengan pelajar. Sebab program-program pelajar saya turun, saya melawat pelajar, saya boleh kata very close dengan student lah. Dan saya ada Facebook, hampir sekarang ada 250,000 yang mengikuti ataupun like. Dan kalau saya letak gambar saya dekat 20,000, 30,000 yang tengok. Jadi pendekatan saya adalah membelahi pelajar. Pendekatan ni Tan Sri guna juga sama juga di India? Di India sama. Sama juga pengalaman Tan Sri di sana? I was close to student. Walaupun berbeza budaya, berbeza cara. Tan Sri, mula-mula masuk di Universiti India, Chennai. Chennai India. Apa sebenarnya yang Tan Sri buat? Perkara pertama yang Tan Sri buat? Perkara pertama itulah mendekatkan diri saya dengan pelajar, mendekatkan diri saya dengan pensyarah dan juga belajar, mula start belajar bahasa. Tan Sri boleh berbahasa dia lah? Tak boleh juga, payah sikit. Sikit-sikit boleh lah. Kan? Boleh lah sikit-sikit, tapi bahasa dia orang payah sikit. Maknanya pendekatan yang Tan Sri, apa sebenarnya visi Tan Sri di Universiti India? Dekat visi, bukan Universiti India yang menarik pada saya adalah sebab universiti itu ada program tahfiz. Okey. Dan sekolah tahfiz. Okey. Saya daripada dulu berminat untuk ubah anak-anak tahfiz ni jadi jurutera. Oh. Itu daripada dulu saya nak buat. Bila ada peluang tu, sebab tu saya terima tawaran tersebut. Dengan syarat saya kata saya nak convert budak tahfiz untuk masuk engineering. Bila mereka setuju, saya terima. Saya mulakan program untuk anak-anak tahfiz yang hafal Quran ni. Mengajar dia orang fizik, chemistry, matematik. Selama 2 tahun. Supaya mereka cukup syarat untuk masuk kejuruteraan dekat kampus yang sama. Sebab sekolah tahfiz sebelah, sekolah engineering sebelah ni. Dan itu adalah satu projek yang very successful. Sekarang dah pelajar-pelajar tu dalam tahun kedua dah dekat engineering. Itulah satu projek yang saya mula-mula buat dan itulah sebabnya saya minat dalam projek tersebut. So Tan Sri, kita dah berbahas dekat 1 jam
lebih Wah, kan. jauh Itu lebih. kita Tak senyap rasa. itulah senyap tak sejam pelbagai persoalan perkongsian yang dibuka oleh Tan Sri sedikit demi sedikit kan, dengan ilmu, dengan dari segi perkongsian berkaitan dengan pengalaman Tan Sri sendiri yang kita tahu sampai sekarang masih lagi dilantik sebagai orang kata dan masih lagi mengajar di University of Stuttgart, Jerman kan. Jadi Tan Sri dalam organisasi sendiri, kita berbincang soal organisasi sendiri, dalam membentuk sesebuah organisasi, dan kita tahu organisasi itu penting seandainya ketua dapat memainkan peranan dia betul-betul, barulah sebuah organisasi itu nampak cantik dan berjalan dengan yang baik. Jadi Tan Sri sendiri nak membentuk organisasi itu yang cantik dan baik, mungkin ada orang kata ciri-ciri yang perlu ada, bukan sahaja dimainkan oleh ketua, tapi perlu juga dimainkan anak buah untuk memberikan sesebuah organisasi itu cantik. Pada pandangan Tan Sri sendiri, bagaimana perkara ini boleh dilaksanakan? Macam contoh, saya gunakan kaedah transformasi, plan strategik, plan transformasi. Sebab kalau nak capai KPI yang diperlukan, perlu ada behavioral change. Behavioral change. Behavioral change, kita contohnya kita melihat satu organisasi, kita ada ketua, Okey. kita ada kata anak buah dia. Okey. Teknik saya menggunakan adalah satu teknik yang boleh anggap sebagai Blue Ocean. Oh, Blue Ocean Strategy. Blue Ocean Strategy, di mana orang lain tak buat, kita buat. Okey. Yang lazimnya ketua yang akan buat penilaian kepada anak buah. Saya minta anak buah yang buat evaluation, ketua. Ini kira anak buah yang buat. Dah katalah ada dalam satu department tu ada 30 orang. Ketua ada 2-3 ketua. Kita tiap-tiap ketua tu dinilai oleh 30 orang ni. Dengan ikhlas. Dengan tak ada nama, tak ada apa. Kalau katalah daripada evaluation 80% mengatakan ketua ni kekurangan dia. Gini kita tahu. Itu menunjukkan bahawa ketua ni tidak mencukupi orang kata apa, pengalaman, pengetahuan ataupun dia tak reti nak jadi pemimpin. Timbul isu tak Tan Sri? Timbul isu tak? Akan timbul tak isu? Setakat saya buat tu tak pernah, very open, very transparent. Dah cakap sebelum tu pun dah cakap dah. Ada cakap dah, awal-awal cakap, this the way to evaluate. So, dan kita melihat ada yang puji ketua, ada yang, tapi kita tengok percentage. Soalan-soalan tu perlu direka dengan cara yang terbaik lah. Lepas tu kita, kalau ramai yang kata kena tu cari ketua yang baru lah. Sebab oleh kerana ketua, behavioral change negatif. Behavioral change Negatif. Jadi kalau ketua baru dengan orang kata ciri-ciri kepimpinan yang lebih baik, akan bawa positive change in behavior. Dan output KPI akan dicapai. Dan saya juga wujudkan apa yang dinamakan sebagai exit policy. Oh, exit policy. Well, tiap-tiap orang dalam sistem kita ni ada kekurangan, ada kebaikan. Betul. Kita kena cari di mana kelebihan dia, di mana kekurangan dia. Dan kalau kita dah bagi tahu kekurangan dia, lepas 6 bulan masih tak berubah, kita bagi 6 bulan. Dalam setahun tu masih pada tak boleh lama, kita minta dia undur diri daripada kampus. Ataupun undur diri. Dia sepatutnya tak boleh ada ke itu. Sebab dia menjadi orang kata apa, liability. Sebab kita bagi orang kata jawatan atau kerja bukan pasal charity. Kerana kepentingan organisasi. KPI perlu dicapai. Betul. So exit policy, upward evaluation. Ini adalah dua aspek Blue Ocean Strategy
yang digunakan, tapi kena tahu cara dia betul-betul. Kaedah dia. Kaedah dia macam mana nak buat tu kena betul-betul, dan perlu dijelaskan, diterangkan supaya semua faham dan mereka terima benda ini adalah kaedah yang akan digunakan. Dekat India saya gunakan tu. Banyak perubahan berlaku. Exit pun ada juga orang terpaksa exit. Kan? So, bukan tu saja, student pun kita buat evaluation. Dengan student pun buat. Jadi kita gunakan semua kaedah tu untuk pastikan orang yang sepatut jadi pemimpin. Kan? Dia ada kaliber, dia ada keterampilan itulah, jadi pemimpin. Jadi proses dia akan mengambil masa. Minimum 1 year. Minimum 1 year. Minimum 1 year. It will take 1 year. Itu adalah satu teknik yang saya amalkan. I sebutkan nama itu behavioral norms. Behavioral norms. Jadi kalau kita nak capai sesuatu tu, this behavior have to change. Sebab kita ni sekarang ni, kebanyakan ni, evaluation tu kita letak je, isi je. Tapi tak kita teliti dari dalam. How to make sure that we got the right person to lead. Ini teknik-teknik yang saya guna. Tapi it's blue ocean lah. Jarang orang guna ni. This technique is, tapi kena pandai-pandai guna lah. Jangan salah guna. Organisasi. Dia tak cakap. Rosak ni. Revolution strategy. We have to use it properly. So transformation plan. Dalam transformation plan ini adalah satu aspek transformation plan. Okay. Lepas tu transformation plan, apa kita nak capai? Macam contohnya, universiti ni berdasarkan, katalah guna universiti. Universiti berdasarkan ranking. Ranking macam MQA lah, setara. Ni kan. Saya letakkan KPI kepada pensyarah berdasarkan pada orang kata apa, soalan-soalan yang ditanya di QS ranking dan setara dengan MyRA. Itu jadi KPI. Letakkan KPI. So, KPI, kalau orang tu tak capai KPI, maknanya dia tak buat kerja. Betul. We just, tapi sebelum kita buat sesuatu ni, ataupun nak buat ni, kita kena explain. Inilah cara kita buat, inilah akan berlaku, kebaikan dia apa, dan what is the disadvantage. Ada yang kena buang lah. Kena explain. Tapi kita nak susah nak buang orang. Kita tak payahlah pergi setakat buang orang. Kita baiki orang tu. Give the right training. InsyaAllah orang tu pun akan ubah. Maknanya cara tu pun tak ramai orang nampak, Tan Sri. Kan? Ramai. Tak ada lah. Kan? Tak ada cara nak perbaiki, cara nak berusaha. Semua orang takut water face. Air muka. Nak jaga air muka. Nak jaga air muka. Nanti 1 jam 20 minit. Banyak perkongsian yang kita nak perbahaskan sebenarnya. Banyak lagi persoalan yang saya nak ajukan dengan Tan Sri. Kan? Tan Sri, last question sebelum saya minta untuk Tan Sri gulung. Pada khidmat Tan Sri sendiri, apakah aspirasi atau harapan negara kita Malaysia terhadap golongan belia yang akan menjadi ejen islah dan tajdid dalam merubah kebejatan masyarakat? Harapan. Sebenarnya saya risau tu, saya dah sebut tadi ya. Kita harap mereka jadi pemimpin yang dan akan apa kata jadi menteri ke, belia-belia inilah yang kita kena latih supaya mereka takhta kerajaan mereka menjaga. Kan? Ramai daripada yang bijak, yang betul-betul orang kata apa, berkaliber tu tak mau jadi pemimpin. Sebab itulah orang-orang lain yang tu jadi pemimpin. Yang sepatutnya jadi pemimpin tak jadi pemimpin.
Okay. Ya. Tadi kita kena bagi semangat kepada beliau-beliau ni supaya mereka akan jadi pemimpin. Kita kena pilih dan kita kena jauhkan mereka daripada perbuatan-perbuatan macam rasuah lah, ni lah. Kadang-kadang kita susah nak cakap juga. Kadang-kadang orang banyak cakap pasal rasuah. Rasuah depends on what is offered, how much is offered. What is offered, how much is How much is offered. Ramai daripada golongan yang tu ada hypocritically religious, hypocritically pious. Ada hypocrite ya. Ramai yang hypocritically ethical. Jadi kita kena cari kaedah-kaedah. hypocrite? Hypocrite dari segi etik. Oh, dia kata etik. Tapi dia bukan ethical. Nah, dia kata religious, nampak religious. Solat, tak tinggal kadang. Tapi rasuah. Nah, itu antara yang cabaran yang kita hadapi sekarang. beliau-beliau ni akan menghadapi. Cabaran macam itulah akan datang. Cabaran tu kita kena cari beliau-beliau, latih mereka supaya mereka dibina, supaya mereka akan jadi orang kata pemimpin yang akan datang yang menjauhkan daripada perkara-perkara ni. Sama juga dalam mana-mana bidang Tan Sri, itu yang Bidang berlaku kan sama. dalam sesebuah organisasi. Sama lah macam kalau sama je kalau Tan Sri cakap you naik pangkat, adakah disebabkan you punya kebolehan Ataupun you memijak orang lain untuk jatuh? ya, sekarang ni semua boleh lobby. Lobby ya. So Tan Sri, the last question. And tadi kita dah cerita pasal visi ni semua. Destiny anak bangsa yang dulu tak ada apa-apa, yang senyap, dan saya tak tahu bagaimana. Mungkin Tan Sri ada visi Tan Sri sendiri, dan saya difahamkan sekarang pun Tan Sri berada dalam pengurusi yayasan Graduan Malaysia. Dan yayasan yang kecil lah. Ya, Tan Sri pun berada selama ni mungkin ada satu orang kata nak menghidupkan semula Destiny anak bangsa yang visi ke mana sebenarnya? Apa sebenarnya visi Tan Sri nak bawa sebenarnya Destiny anak bangsa ni? Saya kalau boleh nak wujudkan semula Destiny anak bangsa. InsyaAllah saya akan usaha supaya program tu disambung dan diberi wajah baru ataupun kita hidupkan semula. Itu adalah sesuatu yang saya doakan selalu. InsyaAllah lah. Maknanya Allah akan ada visi mudahkan. ada visi yang Tan Sri nak bawa lah. Itu ya lah. Terima kasih Tan Sri. Secara rumusannya, saya rasakan ini satu perkongsian yang cukup menarik. Kita bercerita soal transformasi, kita bercerita soal kepimpinan, kita bercerita soal organisasi. So sebenarnya banyak lagi. Kan saya rasa lepas ni kita kena lagi satu sesi lah Tan Sri. Kita bercerita soal psychocybernetic tadi. Saya berminat pula bila kita kata go to future and go back at pemilihan-pemilihan detail secara detailnya kan. Bagaimana pemilihan itu berlaku kan. Jadi perkongsian-perkongsian itu mungkin kita akan adakan pada masa akan datang, yang kita akan jemput lagi Tan Sri untuk kali kedua, dan saya rasa saya harap Tan Sri tidak rasa berhenti saja di sini. Mungkin selepas ni kita akan panggil lagi Tan Sri untuk berkongsi pengalaman bagi pihak ILEAD ataupun bagi pihak kluster kepimpinan khususnya, dan bagi pihak ILEAD saya mengucapkan terima kasih dan jutaan terima kasih kepada Tan Sri atas kesudian datang hari ini berkongsi, bercerita, meneroka berkaitan dengan transformasi kepimpinan ni, yang saya rasakan satu perkongsian yang cukup cantik dan menarik, yang mana yang baik mungkin kita jadikan pengalaman ataupun pengajaran, yang mana buruk kita jadikan sempadan ataupun kita letak ke tepi. Apapun untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang berada di dalam live kita, yang mana masih lagi belum mendapatkan ataupun belum dapat sijil bagi sesi-sesi dialog sebelum ini, boleh berhubung terus dengan kita punya urus setia di kluster kepimpinan, yang mana kita akan cuba sedaya upaya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan. Bagi yang ada dalam live kita pada hari ini, bagi yang nak mendapatkan sijil, anda boleh mengisi borang link pendaftaran dan penilaian yang berada di dalam kita punya ruangan komen. Untuk itu lebih lanjut dan lebih jelas berkaitan tersebut, tuan-tuan boleh ke Facebook kami ILEAD dan jangan lupa untuk like. Seterusnya kita akan meneruskan lagi selepas ini
sesi dialog yang seterusnya pada 24 Februari. Kan? Kali ini kita akan bersama dengan yang bahagia Datuk Dr. Azizan binti Baharudin bersama dengan saya punya partner moderator Mulyana binti Tahir dalam dialog kepimpinan peranan pemimpin dalam membina peradaban hijau. Itu sesi akan datang yang mana kita jangka bulan 3 kita akan bawa lebih ramai lagi panel. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Tan Sri atas perkongsian. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kami di sesi dialog akan datang dan lebih menarik selepas ini. Saya rasa itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini. Bagi pihak penganjur dan juga rakan-rakan yang terlibat, saya mengucapkan terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri.